Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan berkongsikan sedikit tentang kajian yang telah dilakukan oleh saya terhadap tugas yang diberikan, iaitu tugas di mana saya harus mencari tentang asal-usul manusia. Di dalam slide ini, terdapat beberapa ringkasan yang telah saya lakukan. Nama saya Muhammad Amirul Mukminin bin Ahmad, yang berasal dari kelas S2462C dari kumpulan 6. Tugasan ini bertajuk Asal-usul Manusia. Antara objektif kajian ialah mencari pengertian asal-usul kejadian manusia dan unsur penciptaannya mengikut pandangan tamadun Eropah. Seterusnya ialah untuk mengetahui tujuan dan tugas manusia, manusia pertama dan kehidupan manusia selepas mati menurut tamadun Eropah. Dan yang terakhir sekali ialah mengenal pasti kesan kepercayaan terhadap konsep manusia pada tamadun Eropah. Tugasan yang diberikan bertajuk Asal-usul Manusia, di mana terdapat 3 objektif dalam kajian ini. Yang pertama ialah mencari pengertian asal-usul kejadian manusia dan unsur penciptaannya mengikut pandangan tamadun Eropah. Seterusnya ialah untuk mengetahui tujuan dan tugas manusia, manusia pertama dan kehidupan manusia selepas mati menurut tamadun Eropah. Dan yang terakhir ialah mengenal pasti kesan kepercayaan terhadap konsep manusia pada tamadun Eropah. Di dalam kajian ini juga, saya akan menceritakan salah satu mitos yang terdapat di dalam tamadun Eropah, iaitu mitos Norse. Mitos Norse dipercayai wujud sekitar abad ke-13. Mitos Norse juga merupakan salah satu badan mitos Norse yang dipercayai oleh kaum Jerman Utara yang berasal dari paganisme Norse dan berlanjutan setelah berlakunya Kristenisasi. Kristenisasi merupakan sebuah proses yang berlaku di mana pertukaran agama dilaksanakan ke atas seseorang individu maupun sesebuah puak. Di dalam mitos Norse juga, mereka mempercayai bahawa Tuhan menciptakan bumi daripada gergasi yang telah pun dibunuh. Seterusnya, mitos Norse juga mempercayai bahawa wujudnya kehidupan setelah mati. Seterusnya, saya akan bercakap tentang sifat dan ciri-ciri manusia menurut Norse. Sebelum wujudnya bumi, kewujudan manusia tidak lagi diketahui. Setelah selesainya bumi dijadikan oleh dewa, maka jadilah sebuah makhluk yang dikenali sebagai manusia. Antara dewa yang menciptakan manusia ialah Dewa Odin dan adik-adiknya iaitu Vili dan Ve. Manusia dipercayai berasal daripada pokok yang dikenali sebagai pokok Ash, di mana ianya merupakan salah satu pokok yang amat penting bagi 9 alam. Bentuk dan parasupa manusia juga diciptakan menyerupai dewa yang menciptakan mereka sendiri. Seterusnya, mereka juga mengalami zaman pembesaran di mana mereka mempunyai zaman kanak-kanak, zaman dewasa dan juga zaman tua. Dan yang terakhir sekali, mereka juga mempunyai upacara penyembahan di mana mereka melakukan penyembahan di kawasan yang luas mengikut upacara yang tertentu. Seterusnya ialah manusia pertama menurut Norse. Seperti yang dipercayai oleh mitos Norse, mereka mempercayai bahawa As dan Embla merupakan manusia yang pertama diciptakan oleh Tuhan mereka. Setelah selesainya penciptaan bumi, Dewa Odin dan adik-beradiknya jalan di tepi pantai dan menemukan sebuah pokok yang dikenali sebagai pokok Ash. Dari situ, mereka berhajat untuk menciptakan makhluk yang dikenali sebagai makhluk manusia. Setelah selesai membentuk parasupa terhadap pokok tersebut, roh kemudian ditiupkan ke dalamnya dan mereka juga diberikan kebolehan seperti berfikir dan juga bercakap. Sisi yang seterusnya ialah kehidupan selepas mati menurut Norse.
Dalam mitos Norse, mereka mempercayai bahawa adanya kehidupan setelah mati. Mereka juga menganggap bahawa setelah kehidupan yang diakhiri dengan kematian, mereka akan mempunyai sebuah perjalanan yang lama di mana mereka akan menemukan syurga setelah selesainya perjalanan itu. Mayat yang mati berkemungkinan dikebumikan ataupun juga dibakar, kerana mereka mempercayai bahawa mayat yang dibakar akan menjadi sebuah medium yang lain untuk pergi ke alam yang lain. Seterusnya, mereka juga akan disediakan bekalan sebagai contoh perahu ataupun apa-apa jenis kenderaan untuk digunakan setelah kehidupan di alam kematian. Seterusnya, mereka juga mempercayai bahawa gergasi akan menjadi peneman sepanjang perjalanan setelah mereka mati. Isi yang seterusnya ialah hubungan manusia dengan pencipta, di mana pencipta manusia iaitu Dewa Odin dan adik-adiknya Vili and Ve merupakan pencipta terhadap manusia. Namun begitu, mitos Norse mempercayai bahawa mereka mempunyai dewa yang lain di mana setiap dewa mempunyai tugas yang berlainan terhadap satu sama lain. Mereka juga mempercayai bahawa dewa mereka menjadi pelindung kepada mereka. Hal ini kerana manusia ditempatkan di sebuah kawasan yang dikenali sebagai Midgard, iaitu sebuah kawasan untuk manusia menghuninya, di mana setiap kawasan dan juga setiap penjuru kawasan itu dilindungi oleh dewa yang tertentu. Mereka juga melakukan beberapa penyembahan mengikut tujuan yang berlainan. Sebagai contoh, perkahwinan, mereka akan menyembah ataupun melakukan penyembahan terhadap Tuhan yang memberikan keberkatan terhadap perkahwinan tersebut. Seterusnya, mereka juga mempunyai beberapa upacara, termasuklah perayaan. Segala jenis upacara dan perayaan ataupun persembahan terhadap Tuhan akan dilakukan di sebuah kawasan yang luas. Seterusnya, saya akan membahaskan tentang ulasan artikel di mana buku yang telah dipilih oleh saya yang bertajuk Norse Mythology telah pun ditulis oleh Neil Gaiman. Sedikit informasi tentang bibliografi. Tajuk buku ini dikenali sebagai Norse Mythology dengan penulisnya iaitu Neil Gaiman. Tempat dicetak ialah London, United Kingdom dan telah pun dipublish pada tarikh 14 September 2018. Jumlah muka surat juga terdapat 304 halaman muka surat. Serba sedikit tentang penulis. Nama penuh dikenali sebagai Neil Richard Mackinnon Gaiman. Beliau dilahirkan pada 10 November 1960 di Portchester, England. Terdapat 125 karya yang telah dilakukan oleh beliau. Antara karya yang popular ialah The Sandman, iaitu merupakan sebuah komik yang telah pun dikenali ramai. Buku yang bertajuk Norse Mythology ini mempunyai ringkasan buku yang menceritakan tentang pengetahuan umum tentang mitos Norse, di mana ianya mempunyai pelbagai peristiwa, termasuklah peristiwa sebelum terjadinya bumi dan sebelum kewujudan manusia. Buku ini juga menceritakan tentang kehidupan dewa-dewa di zaman Norse, di mana mereka dipercayai mempunyai tugas masing-masing yang berlainan. Buku ini juga menceritakan jalan penceritaan sebelum adanya kewujudan bumi sehinggalah kehancuran ataupun kematian dewa-dewa yang terdapat di dalam zaman Norse. Antara isu yang dibawa oleh penulis ialah mitologi, iaitu di mana buku ini menceritakan tentang mitos Norse. Seterusnya ialah penceritaan tentang dewa-dewa mitos Norse, penceritaan tentang kejadian alam dan juga penceritaan tentang manusia pertama. Di dalam buku ini terdapat
beberapa kekuatan dan antaranya ialah penyusunan jalan penceritaan yang bertepatan. Dalam buku ini, penyusunan penceritaan merupakan perkara yang paling jelas di mana setiap bab disusun mengikut sekuens yang tertentu di mana ianya mengikut jalan cerita dan ataupun alur cerita yang bertepatan bagi memudahkan pembacanya untuk memahami situasi tersebut. Seterusnya ialah bahasa yang jelas dan menarik. Setiap bahasa yang dipakai ataupun digunakan di dalam buku itu merupakan bahasa yang mudah difahami dan juga menarik. Bahasa yang digunakan ataupun ditulis merupakan bahasa Inggeris. Seterusnya ialah kelemahan. Buku ini merupakan salah satu hasil karya yang dihasilkan melalui kajian daripada sebuah buku yang lama. Oleh itu, ketepatan atau kesahihan info di dalamnya mungkin agak sedikit bercanggah ataupun silap kerana hanya dilakukan ataupun dirujuk melalui sebuah buku. Seterusnya ialah sumbangan buku. Menyediakan maklumat yang diperlukan kepada para pengkaji budaya ataupun pengkaji tamadun. Buku ini menyediakan maklumat asas ataupun maklumat umum kepada para pengkaji yang menginginkan serba sedikit info tentang mitos zaman Norse. Seterusnya ialah kritikan terhadap buku. Yang pertama sekali ialah menyediakan pelbagai jenis informasi yang diceritakan mengikut aliran penceritaan yang tersusun. Bagi menghasilkan buku yang baik dan menarik, setiap penceritaan haruslah berunsurkan ilmu dan pembelajaran yang penting dan juga jalan cerita yang menarik. Seterusnya ialah metodologi yang digunakan oleh penulis dengan mengumpul maklumat terlebih dahulu. Metodologi yang digunakan oleh penulis ialah melalui secondary data analysis di mana penulis menggunakan maklumat yang telah pun dikumpul sebelum menghasilkan karyanya. Seterusnya ialah isu yang menjadi tarikan juga ialah terdapat pelbagai jenis dewa-dewa dengan nama-nama yang berlainan dan mempunyai tugas-tugas yang berlainan juga. Menurut agama Islam, di seluruh alam ini hanyalah mempunyai satu Tuhan di mana iaitu Allah dan Dia berhak untuk melakukan setiap sesuatu mengikut kehendaknya. Para malaikat juga merupakan makhluk yang diciptakan olehnya bagi menunjukkan keagungannya. Seterusnya ialah cara penyampaian yang menarik di buku ini amatlah baik di mana ianya mempunyai ataupun disampaikan bukan hanya berlandaskan fakta. Penulis menggantikan peristiwa-peristiwa yang berlaku dengan menunjukkan reaksi ataupun ekspresi dalam bentuk dialog bagi menunjukkan gambaran terhadap situasi yang berlaku pada saat itu. Seterusnya ialah impak penulisan kepada pembaca. Antara impak yang dapat diperoleh setelah mengkaji buku ini ialah adanya wujud sebuah pemikiran di mana manusia diciptakan daripada kayu. Seterusnya ialah dewa yang wujud juga pada zaman mitos tersebut mempunyai tugas yang berlainan. Kesimpulannya, hasil penulisan Neil Gaiman yang bertajuk Norse Mythology ini merupakan satu buku yang menarik dan juga mempunyai isi-isi yang membuatkan para pembaca berasa ingin tahu terhadap isi yang disampaikan. Seterusnya, penggunaan bahasa Inggeris juga memudahkan setiap jenis bangsa untuk memahami konteks dan isi yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, buku ini merupakan satu hasil karya yang baik kerana ianya mempunyai sumber rujukan yang baik. Sekian itu sahaja dari saya.